Baiklah, salam sejahtera semua. Salam sejahtera cikgu. Oke, semua sehat? Sehat. Baiklah, tajuk pengajian kita hari ini adalah karangan perbincangan. Oke, karangan perbincangan. Karangan perbincangan ini adalah karangan yang meminta pendapat kita sendiri. Jadi, tanpa membuang masa lagi, cikgu teruskan dengan pembelajaran. Okey. Kurikulum Standard Sekolah Menengah Bahasa Melayu tingkatan 2. Baiklah. Menurut cikgu mengambil dokumen standar kurikulum dan pentaksiran. Hari ini 3.2 menulis untuk mengemukakan maklumat dan pandangan tentang sesuatu perkara. Iaitu 3.2.1 menulis untuk menyatakan maklumat yang betul dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis. Okey, seterusnya 3.4 menulis untuk menghasilkan perenggan dan karangan secara terangsang. 3.4.1 memindah kerangka karangan dalam bentuk grafik secara terancang. 3.4.2 menulis perenggan ini dengan membina pelbagai ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas secara terancang. 3.4.3 menulis perenggan pendahuluan dan kesimpulan karangan menggunakan bahasa yang gramatis. Dan 3.4.4 menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah secara menarik. Baiklah. Pada akhir pengajaran ini, cikgu harap pelajar akan dapat mengetahui format penulisan karangan perbincangan, melaksanakan penulisan karangan perbincangan dan mengulas isu-isu semasa. Baiklah, siapa tahu antara apakah contoh-contoh karangan tidak berformat? Bagi cikgu contoh. Karangan gambaran. Karangan gambaran lagi. Apa tu? Rangsangan kata. Rangsangan kasta. Biografi. Apa tu, Heri? Autobiografi, biografi. Okey, semua itu adalah karangan tidak berformat. Okey, ini adalah karangan tidak berformat. Jadi, mengikut tajuk kita hari ini, karangan perbincangan adalah karangan tidak berformat ni adalah karangan yang tidak perlu menggunakan format-format yang mengunci kepada kebebasan penulisan karangan. Okey, oleh itu kita mulakan dengan teknik penulisan karangan ataupun format penulisan karangan. Okey, sebuah karangan perlu ada 3, iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Okey, pendahuluan, isi dan penutup. Tanpa ada 3 ini, sebuah penulisan karangan tidak akan lengkap. Jadi, tanpa membuang masa, cikgu akan masuk kepada pendahuluan. Pada pendahuluan, cikgu akan mengajar kamu teknik TIK, iaitu teknik tik. Okey, teknik tik. Apa itu teknik tik? Teknik tik. T untuk tema atau tajuk. Tema soalan ataupun tajuk soalan. Okey, soalan yang diberikan. Selepas tu I untuk isu. Apa isu kepada tajuk ataupun tema tersebut? Selepas tu kehendak. Apa kehendak kepada tajuk ataupun apa kehendak kepada isu? Okey, untuk menerangkan lebih lanjut lagi, kita tengok kepada latihan contoh ini. Okey. Bersukan merupakan antara aktiviti riadah yang boleh meningkatkan kesihatan tubuh badan. Namun terdapat juga mereka yang enggan melakukannya. Bincangkan, bincangkan sebab-sebab kenapa terdapat pihak yang tidak mahu bersukan untuk meningkatkan daya prestasi kesihatan. Jadi mengikut teknik tik, temanya adalah apa? Bersukan. Itu adalah tema ataupun tajuk kepada pendahuluan kita. Lepas tu apa isunya? Isunya Mereka adalah yang mereka yang enggan melakukan bersukan. Selepas tu apa kehendak soalan? Okey, mereka mahu sebab-sebab ataupun apakah yang membuatkan punca-punca kepada terdapatnya pihak yang tidak mahu bersukan.
Okey. Tema bersukan, isu mereka yang tidak mau bersukan dan kehendak punca-punca ataupun sebab-sebab kenapa terdapat ada yang tidak mau bersukan untuk meningkatkan daya prestasi kesihatan. Baiklah. Dengan itu, cikgu mau kamu buat latihan ni. Okey, cikgu akan baca soalannya. Dewasa ini masalah ponteng sekolah semakin meruncing. Okey. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan pelajar ponteng sekolah. Okey, cikgu bagi masa kamu 5 minit untuk mencari isi menggunakan teknik tik. Okey, kamu boleh mula dari sekarang. Okey, pelajar, ada yang siap sudah dengan pencarian tema, isu dan kehendak kepada soalan? Siap. Ada? Okey. Aryani, tolong sebutkan cikgu apa tema yang kamu perolehi dalam latihan tersebut. Ponteng sekolah. Ponteng sekolah. Okey, tema ataupun tajuk kepada soalan adalah ponteng sekolah. Okey. Selepas tu isu. Tien, tolong bagi cikgu apa isu yang kamu dapat. Tien, kamu lupa buka mic kamu. Okey, Macam teruskan. mereka ni mau ponteng sekolah sebab diorang mau cari kesenangan. Kesenangan, bukan. Okey, Tien, isu kepada pendahuluan. Okey, pendahuluan kepada latihan ini adalah masalah disiplin sekolah. Okey, mereka mau mendapatkan perhatian ibu bapa. Ya, masalah ini boleh mendapatkan perhatian ibu bapa, sekolah, masyarakat dan sebagainya. Itu adalah isu kepada pendahuluan ini. Okey, Heri, tolong bagi cikgu kehendak kepada soalan. Terdapat beberapa gejala punca yang boleh membawa kepada faktor ponteng sekolah. Okey, terdapat beberapa gejala. Okey, gejala yang membawa kepada faktor ponteng sekolah. Baiklah, itu adalah isi-isi untuk susunan membuat pencarian isi. Okey, pencarian isi. Kita tengok kepada teknik BACK, iaitu teknik back. Okey, teknik back adalah B, bagaimana, A, contoh dan K, kenapa. Okey, A, apa? Apa adalah tajuk, topik ataupun tema kepada isi kamu. Itu yang kita sebutkan tadi, yang kamu sebutkan tadi, Heri, gejala. Jadi gejala apa yang ada dalam tajuk, topik ataupun tema. Selepas tu kita masuk kepada bagaimana. Bagaimana ni adalah huraian kepada A, apa.
kepada tajuk ataupun topik. Selepas tu, kenapa? Kenapa ni adalah kesan. Okay? Kesan yang diberikan oleh kenapa adalah kesan yang diberikan oleh bagaimana. Selepas tu contoh adalah penegas. Okay? Contoh adalah penegas. Okay, cikgu akan bagikan contoh dengan latihan contoh yang diberikan. Baiklah, kesihatan. BACK. Apa? Apa sebab-sebab? Sebab pertama kita boleh kata malas. Okay, setengah orang malas. Okay, lepas tu bagaimana? Bagaimana mereka malas? Kerana dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi seperti telefon. Okay, seperti telefon. Kenapa mereka boleh malas dengan kemajuan teknologi? Kerana ia telah menyediakan banyak permainan ataupun hiburan kepada mereka. Okey, contoh ataupun penegasnya, contohnya permainan game online seperti Mobile Legends, okey, PUBG, okey, dan berbagai itu adalah contoh isi pertama. Isi pertama. Jadi isi kedua kamu boleh cakap, kamu boleh katakan seperti masalah kesihatan. Contohnya terdapat beberapa orang yang cacat yang menyukarkan mereka untuk bersukan. Terdapat berbagai penyakit ataupun mereka kurang motivasi. Okey, kurang motivasi kerana tiada rakan untuk kawan mereka untuk bersukan. Jadi itu adalah cara memakai BACK back. Apa, bagaimana, kenapa, contoh. Baiklah, dengan latihan seterusnya, okey. Latihan seterusnya dengan menggunakan latihan awal tadi bahagian ponteng. Mari kita sama-sama mencari isi pertama. Okey, isi pertama. Isi pertama untuk soalan ini apa? Apa isi pertama dia? Apa faktor? Boleh seorang bagi apa faktor-faktor dia? Ada motivasi diri. Okey, tiada motivasi diri. Bagus. Okey, bagaimana ia membuatkan pelajar itu tiada motivasi diri? Kurang mengambil berat akan kepentingan pembelajaran. Okey, kurang mengambil berat akan kepentingan pelajaran. Kenapa mereka kurang mengambil berat akan kepentingan pelajaran? Kenapa? Mereka melebihkan gadget berbanding tujuan mereka. Apa tu? Apa tu, Tian? Mereka membandingkan gadget berbanding mata pelajaran mereka. Okey, itu antara ya. Okey, itu antara isi yang boleh dimatapati, tapi Tian kita fokus kepada tiada motivasi diri. Okey, kenapa kita boleh sebut sebagai malas dan bosan menjadikan mereka menganggap sekolah sebagai beban. Okey, pelajar menganggap sebagai beban. Okey, beban dan bukan tanggungjawab mereka. Lalu pelajar akan mencari aktiviti lain. Okey, contoh aktivitinya adalah mereka berusaha mendapatkan geng. Okey, geng-geng negatif yang mengundang mereka kepada membuat masalah disiplin, termasuklah memonteng sekolah. Okey, itu isi pertama. Jadi isi kedua dan ketiga, cikgu akan bagi kamu 10 minit untuk mencari menggunakan teknik BAC, okey? Teknik BAC. Kamu boleh mula tetapi sesiapa yang boleh menyiapkan awal tugasan secara awal boleh bagi tahu cikgu ya. Okey, kamu boleh mula dari sekarang.
Oke, maafkan Cikgu ah. Cikgu nak pergi tanda sekejap. Oke, pelajar, mari kita bincangkan isi kedua dan isi ketiga yang kita boleh dapat daripada soalan latihan ini. Baiklah. Untuk isi kedua, apa yang kamu dapat untuk tema dan tajuk mereka? Untuk E. Ibu bapa menjadi penyumbang kepada kes penting pelajar. Oke, ibu bapa menjadi penyumbang. Bagaimana mereka menyumbang kepada kes ponteng pelajar? Mereka kurang memberikan perhatian kepada anak. Oke. Mereka kurang memberikan perhatian kepada anak mereka. Oke. Jadi kenapa mereka sampai kurang memberikan perhatian kepada anak? Mereka sibuk dengan kerja masing-masing sehingga tidak meluangkan masa dengan anak yang secukupnya. Oke, bagus, Tin. Jadi contohnya adalah pelajar. Pelajar mengambil kesempatan untuk penting sekolah. Oke, pelajar mengambil kesempatan untuk ponteng sekolah. Oke, bagus. Itu isi untuk kedua. Jadi isi untuk ketiga, apa tema? Guru-guru punca pelajar penting. Oke, guru-guru pun boleh menjadi punca kepada pelajar ponteng. Tapi bagaimana yang menjadi punca? Guru-guru yang tidak bersemangat dan mengajar sambil lewat di dalam kelas. Oke, bagus. Kenapa mereka mengajar sambil lewat?
guru tidak menitik beratkan kefahaman pengajaran kepada pelajar. Oke, guru yang tidak menitik beratkan kepada kefahaman pelajar. Oke, apa contoh ataupun kesan yang boleh berikan? Pelajar menjadi bosan untuk mendengar apa yang mereka tidak pahami lalu menyebabkan mereka untuk melarikan diri daripada guru tersebut. Oke, bagus. Jadi itu adalah isi kedua dan ketiga. Jadi ingat isi pertama tadi adalah tiada motivasi dalam diri pelajar. Kedua, ibu bapa sebagai penyumbang. Dan ketiga, guru-guru sebagai punca kepada pelajar penting. Jadi itu adalah cara pencarian isi dengan menggunakan teknik BACK. Teknik back. Sekarang kita masuk kepada terakhir, yaitu kesimpulan ataupun penutup. Okey, kesimpulan ataupun penutup. Jadi teknik kesimpulan penutup adalah teknik kecaha. Okey, kecaha. Apa itu kecaha? Kecaha, KI kesimpulan, CA cadangan, selepas tu HA harapan. Okey, kesimpulan, cadangan dan harapan. Jadi untuk latihan contohnya kesimpulannya, okey, untuk kesimpulan KI, secara kesimpulannya faktor-faktor tersebut telah memberikan beberapa punca kepada mereka untuk tidak melakukan aktiviti bersukan. Jadi selepas tu cadangan. Cadangannya adalah supaya saya mencadangkan ataupun dicadangkan supaya mereka dapat meminta pertolongan ataupun mencari motivasi untuk meningkatkan diri mereka untuk sukan supaya dapat meningkatkan daya prestasi kesihatan. Selepas tu harapan. Harapan pada masa akan datang supaya lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi masyarakat mengutamakan sukan untuk meningkatkan daya prestasi kesihatan supaya dapat mewujudkan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat. Jadi begitulah cara penggunaan kecaha, kesimpulan, cadangan dan harapan. Jadi mengikut latihan yang cikgu berikan, tolong cari penutup dengan menggunakan teknik kecaha. Kecaha. Jadi cikgu bagi 5 minit untuk kamu mencari kesimpulan, cadangan dan harapan kepada latihan ini. Kamu boleh mula sekarang.
Baiklah pelajar, kamu sudah siap? Sudah. Sudah. Oke, tolong seorang berikan apa kesimpulan yang kamu dapat daripada latihan ini? Masalah yang mencabar kewibawaan dan mencemarkan nama masyarakat setempat. Oke, masalah ini dapat mencabar kewibawaan sekolah dan mencalarkan imej masyarakat. Jadi apa cadangan kamu untuk masalah ini? Punca-punca tersebut harusnya ditangani oleh semua pihak yang terlibat dengan melakukan penyedaran dan tindakan yang sepatutnya dilakukan. Oke, punca-punca tersebut haruslah ditangani oleh semua pihak yang terlibat. Contohnya ibu bapa, guru-guru, pihak sekolah, masyarakat. Jadi supaya ia dapat dihapuskan. Jadi apa harapan kamu untuk masa hadapan? Harapan saya agar semua pihak dalam menangani case Ponteng bersama dapat memberi impact yang besar dan memuaskan. Dapat masa dan memuaskan. Oke, jadi itu adalah cara-cara membuat kesimpulan dengan penggunaan teknik kecaha, kesimpulan, cadangan, dan harapan. Jadi, oke, latihan tadi cikgu nak kamu hantar penulisan penuh. Oke, tadi kita mencari isi, jadi cikgu nak kamu tulis penulisan penuh dan hantar penulisan karangan tersebut sebelum kelas kita yang seterusnya. Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi sekian terima kasih pelajar-pelajar. Kita jumpa lagi kelas yang akan hadapan.